العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah, tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ini bersama berkongsi. Sebenarnya bukan nama saja, saya bukan Ustaz. Malam ini saya nak berkongsi tajuk yang saya rasa semua orang tahu sebenarnya, dan apa yang nampak di skrin putih, di layar putih itu semua pernah dengar: Palestin, Syria dan Mesir. Dan lebih-lebih lagi nama Palestin, saya rasa itulah nama sebuah negara yang paling popular sekali di dunia ini. Dan mengikut satu kajian, nama Palestin ini antara nama perkataan banyak yang keluar dalam surat khabar ini. Ini satu kajian ikhwan ni, mana nak cari mana nak nama negara yang paling banyak sekali keluar dalam surat khabar di dunia, punya nama Palestin, Palestin. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan, puan-puan semua satu tajuk yang saya rasa semua orang tahu. Saya dah sebut tadi, krisis Timur Tengah, fokusnya kepada Palestin, Syria dan Mesir. Dan kita tahu ini tiga buah negara yang bertolak sekarang, dan paling lama bertolak ialah di Palestin sejak tahun 1948. Jadi sebelum kita nak membicarakan berkongsi lebih panjang lagi pada malam ini, kita nak balik, saya nak ajak tuan-puan tengok balik, refresh balik zaman belajar dulu. Zaman sekolah dulu, satu subjek yang saya suka adalah subjek geografi selain sejarah. Biasa geografi ni kita lukis peta, kan? Lukis dan mewarna peta. Tapi apa yang kita belajar peta yang rasanya tak pernah lukis tu, peta Palestin tu. Pernah lukis tak? Tak belajar Palestin tak? Peta Palestin, geografi Palestin tak pernah belajar. Geografi Timur Tengah pun tak ada belajar. Saya ambil geografi sampai tingkatan 3. Lepas tempat tu masuk ambil sejarah pula, fokus pada sejarah. Sampai tingkatan 3 saya tak tahu lukis, tak tengok, tak tatap peta Timur Tengah. Yang kita belajar rasanya Argentina, Delta di mana? Di Afrika, di Argentina, Padang Lagu, di New Zealand, Nusu dan lain-lain. Tapi bagi orang Islam sebenarnya geografi Timur Tengah ni yang paling besar, paling bermakna kepada kita, paling penting kepada kita untuk kita tahu sebenarnya. Pasal kalau kita rujuk kepada Al-Quran, itulah geografi, itulah tempat lokasi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dan itulah kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran berlaku di situ. Kisah Nabi-Nabi di Timur Tengah, kisah lawan Nabi pun di Timur Tengah. Siapa lawan Nabi? Fir'aun, Haman. Siapa lagi? Kisah Ashabul Ukhdud, kisah Bani Israel. Di mana? Di Timur Tengah. Jadi hari ini kita nak balik kepada geografi yang saya sebutkan tadi. Inilah antara peta yang cukup besar, yang cukup bermakna kepada orang Islam sekarang. Dan jarang kita belajar peta. Betul tak betul? Kalau kita tahu peta mana peta Arab Saudi itu, pasal kita bagi Mekah. Orang lain tak pernah tahu sangat. Kat mana Mesir, orang tahu? Yaman orang tak tahu. Mana sebenarnya Yaman atau tapi kat mana tak tahu? Hari ini kita tengok ni belah sana, belah sana, tunjuk saya ni. Itulah peta yang, inilah peta yang mewarnakan dunia selama 1,500 tahun. Kalian selepas Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu ribuan tahun peta inilah, lokasi inilah yang mewarnakan sejarah dunia. Satu kajian, saya ini orang akademik, mengajar universiti. Jadi kalau saya sebut mengajar
Masa persadaran itu dia macam orang Noda kata akta ini sebut, kes ini sebut, saya lain sikit, saya kajian ini sebut, profesor ini sebut. Satu kajian atau dalam proses baik, satu kajian yang dibuat oleh profesor daripada Oxford, namanya Profesor Diamond. Jadi satu buku pasal macam mana sebuah tamadun itu bermula dan macam mana sebuah tamadun itu berjatuh. Bila dia kaji, pergi satu tempat ke satu tempat, berakhir tamadun mula-mula sekali yang manusia membentuk tamadun dia di mana? Rupa-rupanya di Syria. Rupa-rupanya di Syria. Itulah tamadun paling yang pertama sekali terbentuk di dunia. Bila tamadun, bila kaji berat tamadun, kena apa sifat tamadun? Dia mesti ada orang yang hebat. Sebuah tamadun itu mestilah mempunyai manusia yang hebat. Yang kedua, dia mesti ada sumber yang hebat. Kalau tak ada sumber, tak jadi hebat sebuah negara, tak jadi hebat sebuah tamadun. Pertama, manusia hebat, macam ni, orang gagah. Yang keduanya, mesti ada sumber tenaga, sumber bumi dia, kayu. Masa tu dia tanya sumber bumi yang antara bersih, yang lain pula sumber bumi dia subur. Yang ketiga, dikata adalah teknologi, ada ilmu. Teknologi ini dia buat. Di situ bermulanya buat toko besi, buat pedang, buat alat untuk bajak tanduk, buat pisau dan sebagainya. Ini tiga formula utama untuk tamadun. Dan semua ada situ tiga. Semua bermula dari situ. Lepas tu dari sinilah, dari Syria inilah tamadun negara lain, kerajaan-kerajaan lain ini ambil manfaat. Sebab tu lepas tu kalau kita tengok antara yang lambung tamadun Mesir, contohnya ada piramid dia. Siapa pernah pergi Mesir nampak piramid, nampak hebat, nampak besar. Kita tanya macam mana kita nak angkat batu sebesar itu, bongkar batu tu. So besar pasti ini, ruang pasti ini satu batu. Jadi ada puluhan batu. Boleh bayang macam mana? Dalam gelombang, pasal apa tempat kubur. Macam tu pada Mesir. Teknologi dia, hebat teknologi, ilmu daripada masa itu. Tapi di tempat lain, di Amerika lain, ada juga piramid. Orang kaji-kaji balik kumpulnya di Gajah. Di Mexico ada juga piramid. Dia Gajah daripada Mesir tadi, kerajaan Firaun. Maknanya sebuah tamadun itu, dia orang belajar sebuah tamadun. Ilmu itu berkembang. Macam sekarang ni lah. Nak buat masjid ni zaman dulu tak mesti orang yang seperti itu. Kita belajar daripada tempat-tempat lain, daripada tempat yang orang mulakan pembinaan bangunan sebesar ini. Jadi tamadun yang memulainya adalah Yesus. Ini diambil oleh Profesor Oxford sendiri. Baik. Dan kalau kita baca kisah-kisah Nabi, semua Yahudi di sekitar ini, di tempat-tempat ini lagi, kisah Nabi di tanah Melayu. Tak pernah dengar dah. Tak ada pernah nanti. Aku dah dengar. Kalau kita selama kita dengar orang lain ni, dan sejarah tanah Melayu kita pernah dengar nama Samad Paling Mami sebagai contohnya, Hamzah Mansuri sebagai contohnya. Siapa lagi? Syekh Daud Fatani sebagai contohnya. Itu nama-nama terkenal dah. Tahu dalam 1-2 tahun. Ya sebelum tu ada zaman Tanah Melaka. Kita pun dah sehebat dah orang Melaka. Siapa pernah pergi Melaka? Tengok kota. Itu bukan kota Melaka, kota Formosa yang dibuat oleh Portugis. Kita rasa ada tempat tamadun yang dapat dulu kerajaan Melaka. Tapi masa kita buat, masa kita kerajaan itu 2 tahun tu, di sini ada harga bangunan yang besar. Saya pergi nanti Alhamdulillah di Jamshid. Pergi masjid dia 86 masjid itu dibuat 86 tahun selepas Hijrah. Mana lama dah 86 tahun selepas Hijrah. Besar masjid itu. Hebat lah teknologi pada masa itu. Dan tengok bangunan di situ, wah hebat aku rasa. Kalau ada 1,300 tahun tu dah macam tu, hebatlah balik
Maknanya beza dalam 700 tahun. 700 tahun, 800 tahun. Cuba sampai kita pergi ke Cordoba. Dah berusia 1200 tahun. Maknanya dah beza. Maknanya kita kata berlaku dibanding dengan tamadun tempat kita tak ada benda. Tak ada orang kata dulu dia tengok. Hebat. Baik, semuanya hebat tu. Itu benar-benar dalam Jamsyid. Pemerintahan Khalifah itu di Jamsyid. Di Madinah, di mana? Di sekolah Saudi Arabia ni. Kita pernah dengar Kerajaan Balkis, pernah Kerajaan Balkis. Itu Nabi Sulaiman dikatakan di Yaman. Yaman bawah sana. Kita pernah dengar Kerajaan Baghdad. Alibaba, kisah 1001 malam. Sampai orang putih pun rasa hebat cerita tu. Kisah 1001 malam tu buat filem. Kita pukul translate balik. Baghdad, Piramid tu buat filem macam Baghdad tu. Kisah penyambung 40 penyambung tu. Kita kata kisah-kisah tu. Di mana? Di Iraq. Kita pernah dengar kisah jatuhnya kerajaan Rom Timur. Di mana? Di Jordan kali. Rom Timur jatuh di Jordan. Kita pernah dengar kerajaan Mesir. Firaun di mana? Di Mesir. Di Egypt. Di sana tu. Dan yang akhir sekali kita dengar pasal, bukan akhir, yang kita biasa sekolah Isra Mi'raj, kita akan sebut pasal kisah Baitul Maqdis, tempat berlaku Isra Mi'raj, tempat berlakunya Mi'raj Nabi Rasulullah SAW ke langit. Di mana? Di Palestin. Betul ni tak ada Palestin, saudara-saudara tuan-tuan perempuan. Masa pertama tak ada, saya ambil di Google, saya ambil dalam komputer tak iktiraf, tak sebut nama Palestin pun. Orang putih tak sebut nama Palestin, disebut nama Israel, warna hijau tu. Dan kita pernah dengar nama dalam hadis tentang Bumi Syam. Ingatlah kisah macam mana masa Nabi kecil-kecil dulu, Khadijah atau rombongan pergi Nabi muda lah kan, pergi berdagang di Syam. Nabi pergi ke Syam tempat perdagangan yang besar. Di mana? Di sebelah Lebanon, di sebelah Syria. Dan yang terakhir pula, kita pernah dengar zaman kejatuhan Khalifah Islam. Di mana Khalifah terakhir? Mana Khalifah terakhir? Soalan jawab. Kat mana? Khalifah Osman ada kat mana? Kamal Atatürk kat mana? Di Turki. Warna kuning tadi warna Turki itu. Di atas dari Turki. Dan kita pernah dengar juga dalam Quran sebut pasal jatuhnya bagi kumpulan Kristian dan Parsi. Quran sebut ni pasal jatuhnya Parsi kan? Irak. Quran tak sebut betul yang remeh-remeh. Quran sebut betul yang besar. Sama ada baik, terlalu baik, juga terlalu jahat, terlalu buruk. Dan semua yang disebut nama-nama Quran itu cerita-cerita yang penting sekali. Jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi, naiknya Islam, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman di sebelah Palestin, kisah Balkis di Yaman, di Yaman sekarang ni. Semuanya boleh pada cerita ini. Tak ada tempat lain. Nabi tak pernah dengar ke Amerika? Tak ada pernah dengar. Tanah Melayu pun tak ada ke Amerika tu. Tak ada. Di Eropah tak ada dengar. Pasal Rom tu, Rom di sebelah timur. Tapi sebetulnya pasal Rom tu kerajaan Eropah sekarang ini. Nama Mexico, nama sekali hebat pasal Mesir. Pilih dunia ni. Ada dalam Quran tidak? Tak ada pernah. Tak ada dengar. Dalam hadis tak pernah ada. Pasal dia tidak ada peristiwa penting dalam sejarah tamadun manusia. Quran sebut, hadis sebut, semua berkaitan dengan manusia, semua berkaitan dengan agama, kepentingan, pentingnya tempat penting manusia di situ. Jadi orang barat kaji, tuan-tuan semua, orang barat kaji tentang ini. Kita kaji pasal pada rumput. Bukan kata tak penting lah
New Zealand kan, orang belajar lagi di situ. Tak apa belajar lah itu, tapi kita lupa belajar yang ni. Inilah betul yang paling perlu kita tahu. Perlu kita kabarkan anak cucu kita. Dan kita sendiri perlu belajar tentang ni. Kalau nak tahu tentang sejarah Islam, kita tahu betul. Kalau kita cakap sejarah Islam, pasal hebat Islam, orang kita tak tahu. Orang sebut Syria, Syria tak tahu. Tak tahu. Kita kena tahu betul London, betul Irland, betul Iraq. Baik. Hebat Islam di sini. Kita setuju. Hebat Islam kerana Rasulullah SAW berada di bumi dulu Hijaz itu, di Makkah, Madinah, di Saudi Arabia sekali. Hebat Islam atau tak hebat Islam berlakunya peperangan antara Nabi Musa dan Firaun di mana? Di Mesir. Sekali itu berlaku juga di Mesir. Kisah Baitul Maqdis di Palestin. Kemudian berlaku tentang apa itu, siapa di Israel, Bani Israel atau Yahudi. Apa ni menindas umat Islam di mana? Di Israel. Kita tahu macam sebenarnya tentang Syam, bumi yang Nabi sebut bumi yang terbaik di Syria. Tentang Kufah, tentang Iraq, Baghdad, Iraq. Kita kena tahu ini benda yang mewarnakan dunia Islam, yang mewarnakan dunia Islam, yang menaikkan Islam kerana bumi. Saya sebut tadi kan, tamadun yang hebat kerana ada manusia yang hebat, tamadun hebat kerana ada sumber yang hebat, tamadun hebat kerana teknologi yang hebat. Dulu Islam ada antara salah satu benda besar kerana teknologi pedang tu. Siapa pernah tengok jejak Rasul, dulu dia ceritakan tentang pedang ni yang dibuat di Sevilla, orang haji. Dia kaji macam mana betul Islam boleh pedang ni, antara dengan teknologi perang ni, antara dengan senjata ni, mata yang ringan, yang paling tajam. Pedang di barat pada masa tu, janganlah pukul. Jangan tajam mana, berat pula. Kalau siapa tengok pedang Viking, ikut cerita lama pedang Hamsa tu, akak kapal. Orang biasa-biasa gunakan, sebab tu kena orang katang. Orang sor dengan pedang tu. Tapi kita Islam tak bisa bantu punya pedang, guna pedang. Pedang yang tajam dan pedang yang mudah ringan dan lipas, mudah guna, pantas, laju dan cepat. Itu teknologi. Di mana guna di sini? Itu kuda yang hebat. Pernah dengar Arabian Stadium? Kuda antara paling mahal adalah Arabian Stadium. Banyak sekali buat training. Pertandingan itu dibuat di sekolah UAE, di sekolah Emirates, Dubai. Raja-raja tu dia ada pemilu dia. Dia tahu macam mana orang percaya batu, harga juta-juta. Kenapa? Kuda terbaik. Paling terbaik ada di stadium. Gagah, tak besar mana, gagah. Laju, tahan lama, lari. Kita lah ada kuda untuk racing satu, laju tu. Tapi dah buat untuk air dah buat. Untuk main bola boleh. Antaranya, tapi kuda ada biasanya dia masuk pergi belakang, dia campur anak, dia laju, tak pegang satu kuda, tomel dulu. Di mana di sini itu teknologi pembelian? Maksud dia ada cukup lengkap untuk juga semua tamadun dia dapat. Di mana di sini? Banyak kaji tentang naik Islam kerana geografi. Orang kata kuat kita, kekuatan kita di situlah tempat. Di situ penawar, di situlah isteri orang. Naik Islam di sini, jatuh Islam juga di sini. Banyak negara Amerika, Eropah, Britain tahu tentang ini. Mereka kaji sejarah. Macam mana nak jatuhkan Islam? Mereka lihat betul ini. Bukan mereka pergi sebarangan. Aku rasa itu mereka stay. Esok rasa pergi ke ketiga parai lah, jadi tidak tak. Dia buat ini semua kesimpulan yang besar. Sebab tu kalau orang pegang ni, dia nak pegang betul. Betul. Mana nak tahu? Biasa kalau kita pegang tau. Dia akan apa? Dia akan buat itu bukan. Dia akan buat cara-cara bola. Islam ke mana? Cepat mana? Lepas ni ke mana pula? Kau kan pergi main sosial itu, dia tanya strategi. Ke depan.
dialog ini. Dan mereka jumpa formula bahawa untuk menang, untuk menjatuhkan Islam, kena menguasai geografi ini, kena menguasai tanah ini. Kena setuju? Kena setuju lah, pasal saya tahu, saya baca. Baik, mereka kena kuasai tanah ini. Dan apabila mereka tak mencoba menggunakan penjajahan secara bersama sebenarnya. Britain pergi, Perancis pergi, Jerman pun masuk juga, Itali pun masuk juga, semua nak pasal di sini. Mereka bersetuju tentang itu. Yang penting, semua geografi ini, kawasan ini perlu dijajah. Dan kita ingat, dalam politik, dia tidak boleh berlaku menang-menang. Orang manajemen kita selalu sebut win-win. Win-win situation, win-win formula. Menang-menang. Mungkin sikit masuk menang-menang, win-win ni mungkin sikit, aku boleh sikit. Mungkin dimukoya, dia dimukoya. Tak suka daripada kita kocok, aku boleh kosong, boleh satu. Itu penting ke? Orang politik kan semua lagu tu. Ada semua orang politik kita pakai boleh menang sebab kita nak seorang dia. Wakil ayat seorang dia. Wakil ayat orang saya kuasa. Seorang dia. Menang sendiri pun menang. Apa dia kata? The winner gets all. The loser get nothing. Orang menang dia akan dapat semua walaupun menang sendiri. Dan orang yang kalah walaupun kalah sendiri dia akan ada berlaku. Itu ini teori dalam orang. Teori dalam politik. Dipanggil zero sum game. Zero, kosong. Sum, bilangan game. Permainan yang siapa dapat, orang lain dapat kosong. Orang lain masa ni dapat satu. Jadi banyak kita ni dibuat zero sum game. Macam mana nak menguasai semua sekali di sini. Walaupun menang sikit, kuasa semua. Dan mereka menang. Kali tak ada Islam jatuh, yang paling last kali Islam jatuh, bila jatuhnya semuanya di datang sekali. Melalui nama Atatürk 1921 jatuhnya khilafah Islam. Apa khilafah itu? Kumpul kepada apa khalifah? Kumpul kepada umat Islam oleh atas sekali. Dan apa nama kerajaan ini? Kerajaan umat Islam, khilafah nama. Jatuh teruntai. Dan apabila geografi ini kerajaan jatuh, di sini bermula kelemahan umat Islam. Lemah semua sekali. Seperti saya bersama kita, lemah semua sekali. Kita cukup berbangga dah. Kita dengar nama Ibnu Sina. Kita dengar nama siapa? Nama Ibnu Rushd. Kita dengar nama ibu-ibu macam-macam ni. Semua pakar optik, pakar senjata, pakar air, pakar bina, pakar engineering, pakar apa segala pakar perubatan dan sebagainya. Bila 500 tahun lepas. Bila 700 tahun lepas. Kebelakang ni tak jauh. Bila puncanya kelemahan itu ada macam ni lah. Mak ayah tak tengok, anak tak tengok pasal tu dia tunjuk dia nampak orang siapa itu tak ada orang jaga dia. Mak ayah dia cakap mak tak lain, ayah tak lain. Ayah tak ada dalam mak tak tidak ayah tak jaga. Dan dia macam tu tunggu kali syuting tu dah tak ada orang jaga dia. Itu contohnya apabila kita sebenarnya ada sumber saya kata tadi lah Tamado kita ni baka yang hebat sebenarnya. Orang Islam baka yang hebat secara membuktikan yang baka yang paling hebat sebenarnya saya sebut baka, bukan kata baka ni tidak boleh tak. Contoh yang hebat ni baka yang hebat semua berada di lingkaran geografi ni. Orang yang hebat tu hebat letak jadi lain tu. Bukan kita nak ada. Ramai yang letak jadi sepuluh insyaAllah. Tapi hak comel di mana? Macam kata tadi, hak comel di sini tamadun yang hebat. Pasal mereka telah membuktikan kepada dunia, mereka pernah menjadi tamadun yang hebat. Mereka pernah menjadi intelektual yang hebat. Macam tu yang hebat. Mereka pernah menjadi orang hebat. Dia sudut ketegeraan. Mereka pernah menguasai tiga suku dunia di kawasan Islam. Di mana pun saya
bakal yang hebat lagi. Dan salah satu perkara paling penting yang mereka buat selepas penjajahan itu ialah macam mana nak meletakkan racun di sini. Racun paling besar yang terletak di dalam Israel. Saya nak pendekkan sikit pasal kita banyak lagi racun-racun yang, tapi racun paling besar sekali pada umat Islam yang terletak di sini adalah di Israel, warna hijau. Israel tidak pernah berada di sini. Zaman tamadun dulu, zaman kehebatan tamadun dulu, tidak ada nama sebuah negara Israel. Tidak ada. Bahkan mereka inilah menjadi orang-orang Yahudi inilah, Bani Israel yang menjadi petualang, yang menjadi penghalang kepada pembentukan tamadun. Mereka dihalau, mereka terhalau, mereka keluar dari Republik Rusia dan sebagainya. Mereka tidak diperlukan di sini. Kenapa? Kerana mereka adalah racun yang paling besar. Apabila penjajahan berlaku dan dunia semakin moden, mereka sedar bahawa penjajahan perlu berakhir, perlu di stop, perlu dihentikan. Kenapa? Kerana itu penjajahan mereka adalah masa, adalah masa. Tidak boleh lagi dilakukan penjajahan. Maka satu demi satu negara dibebaskan. Kita dibebaskan pada 1957. Dibebaskan satu persatu. Maknanya penjajah boleh keluar daripada kita ini. Tapi mereka sedar bahawa mereka tidak boleh biarkan peta ini atau geografi ini atau kawasan ini dikuasai kembali oleh orang yang mempunyai batu-batu terbaik. Dia ayam laku baik, batu ayam laku ini. Nampak hebat batu ayam laku ini. Tok ayam laku, maka laku sekor, tok ayam daging sekor. Hak ni nampak hebat. Kenapa hebat ayam lagi? Nampak kantor ayam lagi? Saya pernah tengok kawan saya punya ayam lagi. Di masa semua saya kemarin bau ni ke banyak ayam tu mati ke. Bapa duduk aku tu yang kayu sebatang ini dikiwak mesra ke mata ke sarang rumah ayam. Rupanya ayam lagi itu sakit datang ni. Mati di rumah bulan itu tu apa itu mati itu. Pasal rumah itu bunyi kuat mati. Aku baca yang tadi. Ayam lagi nampak hebat. Nak belakang gitu ya, nampak tingginya, nampak susah panjang, nampak balu macam merah semua, bukan balu. Kita baca tu, ini batu-batu yang ada di sini. Banyak tahu dalam batu-batu yang ada di sini sebagai contoh. Manusia masih berbelanja berada di sini. Contoh, saya pernah pergi ke Gaza, alhamdulillah, Puan Musi Imam tadi sebut, saya pernah pergi ke Gaza. Saya tengok dengan mata saya sendiri macam mana kehebatan orang di situ. Saya rasa Allah. Saya ini sebut bagiannya sasu dah. Bertahap kan. Mana bukan dah orang sana atau orang rumah sana. Mana ni kata bukan orang ni. Masuk di situ. Tapi kalau profil tu lah. Bila saya tengok poncing di sana, bagi poncing dah. Allah tu jumpa tau. Pegang musyikah hancur tu. Kawak. Tak. Jangan kena ni. Nak kapal dulu. Bukan kapal jari sepanjang tu. Bukan dulu. Putih ni. Betul sakit ke kan? Nampak hebat. Nampak kangkuh tu. Tentera Hamas. Tentera Hamas orang-orang lawan Israel. Hak muda seseorang sana seseorang. Dipegang tangan kita ni macam boleh tiga rasa kepah tangan. Jadi ini asal ini memang dia lain dia salah tu. Dia ataupun dia cukup ataupun kita cukup apa nak makan. Dia cukup kita nampak rasa. Masuk tiga rasa kepah. Masuk kepah masuk dalam boleh kita salah slow. Bila kita salah slow itu lah dia tahu kita dapat. Kita gerak juga kan. Dia gerak juga. Betul macam kita besar macam saya tapi kurang ni kurang. Baca balik dia aku nak pergi jihad juga dia orang sampai kan. Pada dia musuh kita nak ada itu. Apa ini? Ramai. Jangan kata dia pernah kata kita ni di Gaza dia tak
bersedia dia. Bersedia ni muslimat sana, orang tua sana nak berjihad. Pasal apa? Mereka ni bangka-bangka yang hebat ni. Bangka pernah menyalur dia, ramai ni. Bangka yang menyalur dia. Ayam bangka, bukan ayam hal jadi kerap. Sakit jatuh, bro. Orang hebat. Agak tahu kita. Balik lagi, bila dia keluar, kita cari penjajahan tu, apa dia buat, kita terfikir, kita macam mana dia letak racun. Supaya tidak berlaku, supaya berlaku lagi hujan kancing di sini. Maka pada 1948 dia ambil dia kumpul orang Yahudi di seluruh Eropah tu, dia balik kontak di dalam Palestin. Bermula dari situ lah dia punya konflik paling panjang sampai sekarang. Tak sesayang sampai sekarang. Pasal apa? Racun besar di sini. Dan racun itu hampir nak habis sekarang ni. Apabila Gaza ada orang Israel yang kata orang hebat tadi. Apabila Turki ni kuasa Turki bukan Arab. Bukan Arab. Turki adalah bahasa Turki. Ini asal Turki ni, asal dari Khalifah ini adalah Khalifah. Khalifah. Orang yang setia, orang yang percaya, orang yang tabrak, sama mati. Khalifah ni siapa? Khalifah orang Arab. Apabila orang Arab sampai lembut, dia kata aku perlu teruskan pemerintah khilafah ni, tapi belum satu. Dan ini kepada orang Turki menjadi khalifah. Dan ada satu masa akan datang satu masa ada seorang raja yang hebat, tentera yang hebat. Mereka akan membuka pasal Konstantinopel. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia membuka Turki, membuka yang baru ni ada dalam Sahabat, ada dalam media sebut Presiden Turki, Perdana Menteri Turki nak kembalikan muzium yang dulunya masjid. Yang sebelum masjid adalah sebuah church, sebuah gereja besar bagi kerajaan Konstantinopel, Hagia Sophia. Nak tukar balik kepada menjadi sebuah masjid. Semua orang berserak berbeza. Kenapa? Bila dah hampir 80 tahun dan jadi muzium. Dulu masjid. Nak tukar balik. Turki pernah jadi antara penahwaran di dunia, menjadi pusat pemerintah Islam dan membuktikan kehebatan dia. Sebarang daripada Eropah dijajah. Bukan saja dia tak boleh dibebaskan. Yang kita sebut Bosnia, Albania, sampai ke sepada Serbia, sebuah atas dan itu ramai orang Islam di situ. Pasal apa? Kesannya di mereka. Mereka yang mempertahankan Islam selama ratusan, selama 500 tahun daripada kembali dijajah oleh Eropah. Mereka benteng pasal Turki ni antara timur dan barat. Mereka benteng pertama. Sebab benteng pertama maknanya orang dia dah benteng pertama mempertahankan Islam pada masa itu. Dan barat segera menjadi apabila Israel semakin lemah dan Gaza dimenangi oleh Israel, adanya pemerintah hebat dan negara-negara kita pernah nama Perdana Menteri Palestin sekarang ni, Gaza sekarang ni, atau Palestin sekarang ni, Ismail Haniyeh. Saya pernah jumpa dia, orang yang hebat. Ismail mana tak tinggal. Tengok muka nama muka hebat. Kita nak buat dia manusia semua macam kita tengok ayah hebat ni orang. Nampak ayah yang hebat kan? Ayah lelaki dengan ayah daging. Sebab daging dapat hebat situ, 10 kilo kan? Tapi nampak hebat, kalau mana hebat? Daging 10 kilo. Yang betul pun dia hebat. Mana hebat punya lembu? Memang ada manusia kata aku memang hebat tu lembu. Atau dia pelik, dia pelik. Ada something wrong macam tu. Saya tengok nampak manusia hebat. Nampak ceri, nampak hebat dia muka dia, nampak hebat dia orang di keliling dia. Mereka inilah yang mengembangkan kepada Israel. Mereka ini yang memberi kebimbangan yang besar. 1948 mereka jajah dan berkuasa Palestin. 2021 bermula Gaza menang. Dimenangi oleh pemimpin oleh orang hebat ni, Israel mula rasa takut. Kalau baik kata ni, orang ni mula nampak situ, dia nampak mula laci dia dah, nampak hebat dia. Memang hebat. Saya nak cerita sikit, saya nak cerita kepada tapi nak cerita lagi. Ada seorang budak ni, umur 12 tahun, dia berdagang di sekolah.
Gaza, kat Palestin. Dia jumpa dengan Syekh Ahmad Yassin. Ditutup. Jumpa dengan Syekh Ahmad Yassin. Ya Syekh, dia wahai Syekh, aku dah pergi sekolah dah. Dan mula-mula pergi sekolah, apa dia kata, awak pergi sekolah kata, aku dah buat belum pandu. Tahu belum pandu besar, belum pandu, atau jauh-jauh. Ya, saya kata dah ada, aku buat belum pandu supaya belum boleh sampai ke Tel Aviv. Tel Aviv ni ibu kota pada Israel. Saya rasa Syekh Ahmad Yassin tengok, dia di sebuah manusia biasa. Kita tak pernah mudah Allah membantu kamu, tapi tak ada percaya pada masa. Tak ada percaya. Tapi budak ni hari-hari kerjanya buat bom. Buat bom atau buat pandu. Dia kata, Allah Ustaz, Allah kerja tak besar buat. Allah kerja buat. Tiba-tiba satu kasar ni, satu pasir kecil rupanya jadi. Budak ni jadi. Bukan nak buat dia jadi buat satu benda yang kecil lagi. Itu juga boleh buat sebenarnya. Buat macam mana Allah Alam. Allah tunjukkan diri tembok di Israel. Masa takut kalau budak ni keluar lagi racun gitu. Tapi hasil budak-budak buat 3-4 tahun ni, engineer saintis Gaza ambil kaji bina balik development bangunkan balik. Baru-baru ni masa kurang tahun 2009, kurang tahun 2009, Tel Aviv belum sampai ke Tel Aviv. Bila belum sampai ke Tel Aviv, satu dunia terkejut. Tel Aviv lagi terkejut. Setengah juta penduduk Tel Aviv penduduk Israel keluar dari Israel. 500,000 lagi tunggu nak keluar balik. Israel tak boleh keluar. Keluar dari sama nak ada sini. Keluar dari Baru Israel. Keluar dari orang akan keluar. Tak keluar. Berarti dia tu tak keluar. Lepas dah keluar 500,000 tu keluar lah. Pak ni pun jangan keluar. Masa tu berlaku perang. Dan perang itulah perang yang pertama kali ya. Buat pertama kali dalam sejarah perang negara haram Israel sejak tahun 1948. Dia minta maaf. Dia minta maaf nak menghentikan perang. Kerana apa pada masa itu? Kerana kekuatan tak ada pada Gaza. Kekuatan tak ada pada orang Palestin pada negeri itu. Dia suruh dia dan suruh kelakapan senjata dia dan suruh sokongan bola. Dan suruh sokongan bola. 2009 pada masa itu, Turki telah dimenanginya Rashid Erdogan. Rashid Erdogan sekarang ini, dia menjadi Perdana Menteri sekali itu. Dia telah menang dan hari ini dan dia memerdeka. Polisi yang pro, yang cukup membantu kepada perjuangan Palestin. Dan pada yang sama, Mesir dimenangi oleh Morsi. Saya 3 kali pergi yang pada zaman Morsi menang. Orang tanya saya apa jasa besar Morsi kepada dunia. Saya kata jasa besar Morsi kepada dunia apabila membuka Palestin kepada dunia. Tuan-tuan, betul ni, kita nak pergi Palestin ini jauh di Israel. Nak pergi ke sini, ada 2 jalan saja. Pertama, melalui laut. Video disampai dari suka tengok di situ. Tuan-tuan tengok di atas tu, saya boleh tu laut di Mediterranean. Turki, kita dengar Babi Marmara. Babi Marmara yang mati, beberapa orang mati. Ramai orang Turki yang nak hantar makanan. Malaysia ada 3 orang yang ada dalam kapal itu. Dia nak hantar cumanan ke Malaysia, tapi telah diserang oleh tentera Israel. Ramai mati, ramai yang cedera. Kapal itu telah diserang, ditangkap. Kapal itu bermula dari mana? Dari Turki. Maksudnya Turki boleh bantu hantar balik jalan laut. Saya 3 kali pergi, saya lalu jalan darat. Kenapa berjalan jalan laut saja? Jalan utara tak boleh. Israel ada perlu pandu di kapal lalu dia tembok. Tak boleh nak lalu. Airport tak ada di Gaza. Dia bukan macam helikopter. Dia simpan orang ini. Dia boleh landing mana. Kapal boleh landing itu. Dia kena ada landasan dia. Ada. Di Gaza ada. Untuk dipindah tapi telah dihancurkan. Tadi dibuang. Saya tengok dihancurkan. Pasal apa? Dia adalah satu ancaman. Apabila ada
landasan berkembang. Jadi jalan apa yang dihantar bantuan? Satu jalan laut, yang kedua jalan darat. Turki telah membuktikan bahawa jalan laut dia boleh hantar bantuan. Mesir apabila Morsi menang telah membuktikan kepada dunia bahawa dia benarkan jalan laut, jalan darat dia untuk masuk ke Palestin. Saya masuk 3 kali melalui jalan darat, hasil daripada bantuan kerajaan Mesir ketika itu untuk dijatuhkan oleh asas. Dan saya masuk, orang Malaysia masuk, bukan Malaysia saja masuk, orang Eropah masuk, orang daripada seluruh dunia masuk untuk bantu. Pada masa itu saya tengok ni macam Gaza menjadi sebuah tempat yang orang semua nak bantu. Dan cukup hebat, Gaza pada masa itu Palestin menggunakan segala bantuan orang ini untuk bangunkan negara ini. Dan mereka membuktikan bahawa apa yang mereka itu tidak pernah disisiarkan oleh satu sen. Saya menjadi saksi. Mereka tidak pernah mensia-siakan hasil bantuan sumbang kepada dia walaupun seperti. Mereka cukup menghargai. Dan semua yang diberitahu, semua yang mereka nak bangun ke Palestin atas matlamat mereka nak bebaskan negara dia daripada dijajah oleh Israel. Dan kita kena yakin bahawa apa yang mereka buat ini bukan untuk membebaskan mereka saja. Mereka nak bebaskan Islam. Mereka nak keluarkan racun itu. Untuk kita sebenarnya, kita perlu berterima kasih. Kita jangan rasa kita menyumbang kepada Palestin. Oh, kita sumbang ni, sumbang banyak apa nak pakai makan. Baik kita nak banyak tu, tak apalah kita nak banyak. Tapi boleh juga pada Palestin pasal dia nak ada sumbang buat kita. Awal Palestin sekarang nak mengembalikan manusia Islam kita sebenarnya. Nak keluarkan racun. Racun yang duduk kat kita sekarang. Itulah kerja mereka siang malam sekarang. Sampai mati hari-hari ini, Pak Berita kemarin, minuman air di Palestin sekarang, air di Gaza sekarang, semuanya air yang kena jadi beracun. Kita ada Aziz sini, pakai air itu. Jadi air, tak buat air, tak buat air, minum tidak. Kalau ada minum ni, mari minum lah. Dia ada piawaya dia ada standard dia. Di Gaza standard hampir 54. Semua air yang telah contaminated. Air telah apa bahasa Melayu ni, tercemar yang paling teruk. Minum gatal, minum sakit kepala, minum belok, minum. Jadi tapi dia kena minum juga. Tahu apa mana? Itulah keadaan mereka sekarang. Pasal apa? Bila Morsi jatuh, saya nak kaitkan Morsi. Bila Morsi jatuh, kerajaan Morsi bertukar kepada Israel, kepada Al-Sisi yang di dalam, yang di belakang adalah Israel, semua telah disekat. Dia ada lagi nak buka. Selepas kita dah sosialis, selepas Morsi jatuh, kita tak ada satu pun boleh masuk untuk harga bantuan. Kita hanya harga bantuan, kita ada berkala. Kita dah tahu juga, tapi tidak seperti dulu. Dulu hebat, saya rasa kita rasa bahawa aku berdiri nampak besar semangat ni. Kita membina sebuah kerajaan untuk membebaskan Islam. Kita rasa Morsi inilah menduga sebesar dia menduga, tapi malam barat sedar, Israel sedar. Kalau ini dibiarkan, jatuh Israel. Dan saya yakin wallahi jatuh Israel kalau Morsi menang. Morsi masih lagi berkuasa sampai sekarang. Tak lama dah, saya nampak tak lama dah. Kita nampak, kita rasa, merasai pada ketika itu. Saya pergi ke sepadan Israel, saya tengok dulu dan tentera saya duduk di sebelah patok. Sekali mereka masih duduk, 2 kilometer di patok. Takut dia mereka. Sekali tentera Hamas dengan Palestin, mereka tengok dia keadaan yang amat takut. Rasa baik kia, kalau kia, rasa takut. Kenapa hebat tu? Dah paling gila. Rakyat yang nak berulang, kita nak pulang dengan orang tak mati. Ini tentera Islam, tentera Hamas, tentera nak takut mati. Kita takut apa dia? Kita mati. Daripada aku mati, kita berminum air, kita cuma aku mati berjuang mempertahankan Islam. Dan Israel orang nak takut, nak keluar takut. Sejuta nak keluar, 500 disekat. 500,000 disekat.
tak boleh keluar. Takut dia mengaku. Dan semua telah dibuat. Tanya budak muda. Israel sedang duduk dan dia dekat dengan negeri-negerinya. Negeri-negeri ini maksudnya negeri yang sederhana. Sejuk tu, panas tu. Memang sedap di situ. Nyaman. Udara tu macam mana? Udara macam air sini. Rasa tu perlu bakal kita keluar sampai tinggi udara tu. Tak rasa panas. Jadi kipas mudah berada sangat ekor berada. Tajam. Negeri pertengahan. Comel, mata comel situ. Tapi tak pernah lari juga. Tanya sampai budak-budak remaja, orang muda ni, Israel ni, nak duduk sini. Nak lari. Kamu duduk sini. Bangsa itu amat. Nak lari. Pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Canada, pergi ke negara lain. Orang Israel ini untuk dapat kemahiran di tempat-tempat lain. Nak ada, dia ada hubungan dia. Jadi Israel sedar dengan dia. Apa dia buat? Ayat kita Tuhan lari itu. Dia masuk orang yang ada rasul yang dipanggil Yahudi itu seluruh dunia buat masuk ke dalam negara. Sekali kalau pergi Israel, kita tengok Yahudi di sini bukan Yahudi yang berkulit putih. Ada Yahudi kulit hitam, ada Yahudi kulit merah, ada Yahudi kulit macam India. Orang India bukan kulit Yahudi. Cuma bukan ni. Mungkin Cina tak jumpa lagi. Jadi Yahudi daripada Amerika ni, dari Ethiopia, dari Amerika, bukan kulit Yahudi. Kembali ke sini.